Okey, nombor 9. Encik Gailang ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans ialah 1.3 juta. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan koinsurans untuk dia patut insurankan 70% daripada nilai boleh insurans dan deductible sebanyak 3,000. Jadi hitung jumlah insurans yang harus dibeli bagi rumahnya. Jadi dia kata harus dibeli, dia kata 70%, dia kena insurankan 70%. Jadi 70% darab 1.3 juta sama dengan 70% darab 130,000. Jadi dapat sama dengan RM910,000. Jadi dia patut ambil 910,000 punya jumlah insurans lah. Okey. Okey, B. Rumah Encik Gailang mengalami kebakaran dan jumlah kerugian ialah 205,000. Hitung jumlah insurans yang telah dibeli oleh Encik Gailang jika menerima bayaran pampasan sebanyak 202,000. Sebab ada pampasan berbeza. Satu 202,000, satu 120,000. Jadi pampasan ni kalau kita tengok insurans ni kita ada co-insurance. Di mana nampak tak dia cakap dia patut ambil 70%. Dia patut ambil insurans yang cover 70% daripada harga rumah dia. Jadi dia patut ambil insurans yang bernilai 910,000. Jadi pampasan ni ada dua. Kalau dia ambil ikut peratus yang dia patut ambil, jadi pampasan yang dia akan dapat ialah sama dengan harga kerugian tolak dengan deductible. Jadi kita tengok sekarang ni nampak dia rugi 205,000. Lepas tu nampak deductible dia 3,000. Jadi kalau tolak 3,000 dia dapat 202,000. Kalau kita tengok 202,000 ni sama dengan harga kerugian tolak deductible. Jadi bila pampasan dapat harga kerugian tolak deductible, maksudnya dia ambil insurans sama macam yang dicadangkan iaitu 70%. Sama yang dia patut ambil 70%. Jadi untuk yang pertama ni dia ambil insurans yang berharga 910,000. Tapi kes kedua, kalau dia beli kurang daripada yang dia patut beli 910,000 ni, jadi pampasan yang dia akan dapat ialah berapa yang dia beli bahagi berapa yang patut beli darab dengan berapa kerugian tolak dengan deductible. Okey, nampak? Dia ada dua. Satu kalau dia ikut insurans yang dia patut ambil iaitu 70%. Jadi kalau ambil 70%, pampasan yang dapat harga kerugian tolak deductible. Jadi nampak 205,000 tolak 3,000 dapat 202,000. Jadi bila dia dapat 202,000 maksudnya dia ambil sama macam dicadangkan iaitu 910,000. Okay, kalau kes kedua nampak lagi kurang. Bila lagi kurang kita tahu dia tak ambil macam yang dicadangkan. Jadi nampak ni ialah pampasan yang dia akan dapat kalau dia ambil kurang. Jadi berapa yang dia beli tak tahu, kita bagi X. X per berapa yang dia patut beli ialah 910,000. Nampak? Darab dengan kerugian yang dia alami ialah 205,000. Nampak? Tolak dengan berapa deductible? Deductible dia 3,000. Di mana pampasan yang dia dapat ialah 120,000.
Okey, jadi kita nampak sekarang ni. Okey, yang ni darab yang ni, kosong ni boleh potong, nampak 3 kosong. Jadi 205x per 910. Okey, sama dengan, 3,000 boleh bawa pergi kanan, 120,000, tulis je lah, tambah 3,000 sama dengan 123,000. Jadi kita tengok 205 per 910 darab X dapat 123,000. Jadi kalau nak cari X kena bahagi nombor depan kan. 123,000 bahagi 205 per 910 sama juga 123,000 darab 910 per 205, di mana kita dapat 546,000. Jadi sekarang bila dia ambil 546,000, dia dapat pampasan 120,000. Nampak tak beza banyak? Jadi sekarang bila kita cakap pasal insurans ni, kita patut ambil, kita patut ambil yang dia cadangkan. Jadi pampasan pun ada dua jenis. Maksudnya satu, kalau kita ikut formula, kalau kita ikut yang dia suruh, iaitu nampak harga ikut apa yang dia suruh. Kalau dia ikut apa yang dia suruh, pampasan yang kita dapat harga kerugian tolak deductible. Dan kedua, kalau kita ambil kurang. Bila kita ambil kurang, guna formula lain, nampak? Di mana formula tu berapa kita beli per berapa yang kita patut beli darab dengan kerugian baru tolak dengan deductible. Okey, jadi kena ingatlah formula ni. Jadi yang A ni dia ambil 910,000, yang kedua ni dia ambil 546,000. Okey, pampasan ni dia ada lagi satu kalau dia mengalami kerugian menyeluruh. Tapi sebab dia tak mention, jadi tak terlibatlah. Kita hanya consider 1 dengan 2 je.